اللهم ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تنام وعنا اليمين في الدار. وإن لطالب العلم شفاعة مثل شفاعة الأنبياء وله في جنة الفردوس عشرة قصر وفي جنة الخلد 100 مدينة من نور في جنة المأوى 30,000 درجة من ياقوت أحمر وله بكل درهم ينفقه وله بكل درهم ينفقه في طلب العلم من الحور العين بعدد نجوم سماء الدنيا وبعدد الملائكة. ومن صافها طالب العلم حرم الله جسده على النار. ومن أعان طالب العلم كتب الله له براءة من النار. ألا وأن طالب العلم إذا مات غفر الله لمن حضر جنازته. Ini sebuah hadis lagi. Sebuah hadis lagi pada kelebihan ilmu. Terjemahnya, dan bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu syafa'ah. Seumpama syafa'ah anbiya. Jadi maknanya orang yang menuntut ilmu, dia dapat syafaat kepada orang lain sebagaimana diberikan syafaat itu kepada orang-orang yang jadi Nabi. Jadi orang yang jadi Nabi dapat syafaat kepada yang lain. Macam itulah juganya penuntut, orang yang belajar ilmu dapat syafaat juga. Ada diberi hak untuk syafaat. Sebagaimana diberi kepada Nabi-Nabi. Bukan arti katanya dia dapat, bukan. Dia boleh memberi syafaat kepada yang lain. Sebagaimana Nabi boleh memberi syafaat kepada yang lain. Maksudnya begitu. Dan bagi orang yang menuntut ilmu pada syurga Jannatil Firdaus 10,000 mahligai Allah Ta'ala sedia untuk dia. Dan pada syurga Jannatil Khuldi 100,000 dusun. 100,000 dusun daripada nur, cahaya. Jadi buatan daripada nur. 100,000 dusun maknanya kampung lah. 100,000 dusun maknanya kampung bandar, lebih kurang itulah. Daripada nur. Itu buatan daripada nur, daripada cahaya. Tapi bukan betul-betul cahaya, cumanya buat daripada cahaya. Dan pada syurga Jannatul Ma'wa 30,000 darajat daripada yakut yang merah. Itu semua tu disedia dan cadang nak bagi kepada orang yang menuntut ilmu.
Dan baginya tiap-tiap dirham yang nafkah ia, yang nafkahkan di dalam menuntut ilmu, daripada semula, dan baginya bagi orang yang menuntut ilmu tiap-tiap dirham. Dirham tu duit dirham lah, yang ia nafkahkan, yang dia belanja di dalam menuntut ilmu pada masa dia belajar tu, daripada bidadari sebilang-bilang bintang di langit dunia dan sebilang-bilang malaikat. Sebanyak mana sebanyak bintang di langit, sebanyak mana sebanyak sama banyak dengan malaikat. Jadi nak ceritanya satu dirham dan satu dirham duit dirham yang dia belanja, yang dia belanja dalam pelajaran dia nya, belanja makan, belanja beli kitab, beli pen, beli apa, yang dia belanja dalam masa dia untuk jalanan belajar dia tu lah. Maka satu dirham dibalas dengan beberapa bidadari daripada bintang, sebanyak bintang di langit, sebanyak malaikat, bilangan malaikat. Itu untuk satu dirham. Apa tu kita ni kalau belajar tu bukan satu dirham. Satu dirham tu kalau sekarang tu lebih kurangnya 100 ringgit lebih-lebih. Rasa 100-200 lebih kurang itulah satu dirham. Dan barang siapa berjabat tangan, salam, berjabat tangan akan orang menuntut ilmu itu, orang yang bersalam berjabat tangan dengan orang yang belajar ilmu tu, diharamkan Allah Ta'ala, ditegah akan jasad orang yang berjabat tadi akan api neraka. Orang ni tak akan berjumpa dengan api neraka. Dengan maknanya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Dan barang siapa menolong akan talibil ilmi, siapa-siapa tolong, siapa-siapa yang membantukan orang yang menuntut ilmu, disurat baginya kelepasan daripada api neraka. Allah Ta'ala surat maknanya bagi kepada dia kelepasan daripada api neraka. Kepada orang yang membantu, menolong kepada orang yang mempelajari ilmu. Dengan sebab ni ada satu ceritanya, seorang ulama dia katanya dia ni jadi orang alim tu sebab ayah dia orang kaya. Dia katanya dia ni dapat ilmu banyak, jadi orang alim sebab ayah dia tu orang kaya. Lepas tu kenapa? Sebab ayah dia suka menolongkan orang yang menuntut ilmu. Dengan sebab ayah dia tu orang kaya, dia suka tolong, dia suka bantu kepada orang yang menuntut ilmu. Dengan keberkatan ayah dia suka menolongkan orang yang menuntut ilmu, dia belajar berjaya di dalam pelajaran dia. Itu satu cerita daripada seorang ulama. Dan barang siapa menolong akan talibil ilmi, di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Diketahui olehmu bahawasa talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, apabila mati ia, diampuni Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Untuk dia tu tak payah cakap lah, orang yang datang melawat, orang yang datang semayang jenazah dia tu, orang tu pun dah dapat keampunan daripada Allah. Itu nak cerita apa kebesaran, kehebatan dia tu, sekiranya orang lain boleh tumpan jaksa dia. Sekiranya kalau dia mati, jenazah dia tu, orang yang datang semayang jenazah dia, orang tu pun dapat keampunan daripada Allah. Apakah diri dia sendiri?
Lepas tu apa pula? Alah. Ala inna dhahabal ulama'i dhahabul ilmi wa man adha talibal ilmi la'anathu gitu. La'anathu pada sebab sama dah. Dia ambil ulung payah. Muka baru. Ala anna dhahabal ulama'i dhahabul ilmi wa man adha talibal ilmi wa man adha baca begitu. Wa man adha talibal ilmi la'anathul malaikatu. La'anathul malaikatu. Wa yalqallaha yawmal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Ala wa anna man a'ana talibal ilmi bidirhamin basyarathul malaikatu. Basyarathul malaikatu 'inda naz'i ruhihi bil jannati. Wa futiha babun min nurin fi qabrih. Ketahui olehmu bahwasanya hilang ulama itu hilanglah ilmu. Jadi apabila kematian seorang ulama maka hilanglah ilmu. Sekiranya kalau tidak ada orang alim pada dunia ini maka ilmu agama pun hilang juga. Sebab Allah Ta'ala tidak mengakatkan ilmu melainkan dengan secara mengakatkan akan ulama. Sebab ilmu ada pada dada ulama. Tak ada ulama, tak ada lah ilmu. Barang siapa menyakiti akan orang menuntut ilmu. Siapa-siapa saja yang buat menyakiti, buat menyusah kepada orang yang menuntut ilmu, dilaknatkan dia oleh malaikat. Malaikat melaknat. Malaikat melaknat. Maknanya malaikat minta daripada Allah Ta'ala supaya jauhkan orang itu daripada rahmatnya. Malaikat minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala tu jauhkan orang itu daripada rahmatnya, rahmat Allah. Itu makna dilaknatkan dia oleh malaikat. Orang yang menyusah, menyakiti kepada orang yang menuntut ilmu. Dan berjumpa ia akan Allah pada hari kiamat. Dan orang tu, orang yang menyakiti kepada orang belajar ilmu, dia apabila dia di akhirat esok di hari kiamat dia berjumpa dengan Allah dan iaitu Allah atasnya marah. Maknanya Allah Ta'ala marah kepada dia. Marah di sini maknanya Allah Ta'ala nak mengazabkan dia. Allah Ta'ala mengazabkan dia. Atau nak mengazab, artinya mengazabkan dia. Kalau dia tak taubatlah. Ketahui olehmu bahwasanya barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham. Dia tolong, dia belanja, dia bagi 1 dirham kepada orang yang menuntut ilmu. Itu kalau 1 dirham. Apakah lagi kalau lebih banyak? Disukakan dia oleh malaikat. Maknanya dapat malaikat bagi tahu dengan khabar baik. Cerita khabar baik kepada dia. Tak kala keluar nyawanya. Apabila orang tu keluar nyawa daripada jasadnya, disukakan dengan syurga. Jadi malaikat bagi kesukaan kepada dia, cerita khabar kesukaan bagi dia bahasanya dia akan dapat masuk syurga. Dan dibuka pintu daripada nur pada kuburnya. Dan apabila dia masuk ke dalam kubur tu Allah Ta'ala bukakan pintu daripada cahaya
mencahayakan akan kuburnya. Kubur orang yang membantukan akan orang yang belajar ilmu. Dan lagi sebenarnya Nabi SAW setengah daripada manusia itu beberapa manusia yang masuk mereka itu syurga semata-mata. Setengah daripada manusia. Ini kelakuan manusia di akhirat nanti. Setengah daripada golongan manusia itu ialah golongan manusia yang dapat masuk syurga semata-mata dengan tidak ada hisab. Dengan tidak ada hisab, dia dapat masuk syurga semata-mata dengan maknanya bighairi hisab, dengan tak ada hisab. Maka sembah mereka itu sahabat. Sahabat pun tanya Nabi. Sebab Nabi katanya ada satu golongan daripada manusia yang mana mereka ini dapat masuk syurga dengan tidak ada hisab, dapat masuk syurga dengan semata-mata dengan tidak ada hisab. Maka sahabat pun tanya, siapa ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Itu mana kata maka sembah mereka itu sahabat. Ini sahabat tanya Rasulullah untuk nak tahu siapa yang dapat kelebihan begitu sana. Siapa mereka itu? Manusia yang masuk syurga semata-mata. Siapa? Maka sebenarnya Nabi SAW iaitu mereka yang ada pada hatinya kasih ulama. Orang yang ada sifat kasih suka kepada orang alim. Qadar seberat zarrah. Zarrah tak ada alif. Jadi maknanya orang yang ada di dalam hati dia sifat kasih suka kepada orang alim walaupun sedikit sekalipun sebesar zarrah sekalipun dah dapat kelebihan dapat masuk syurga dengan tidak ada hisab. Apakah dia kasih sangat-sangat tu lebih aula lagi lah. Ni pun ada sifat kasih kepada ulama sebesar zarrah. Zarrah tu nak cerita kata benda yang sekecil-kecil. Benda yang habis kecil. Seperti kalau semut yang kecil. Yang ada semut kecil yang bau busuk. Setengah kata zarrah tu biji sesawi. Tapi maksudnya benda yang sehalus-halus. Dan bahawa setengah daripada manusia yang masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Ini pun masuk neraka semata-mata dengan tak ada hisab juga. Sampai terus masuk neraka, tak kira banyak. Orang tadi masuk syurga dengan tak kira banyak. Terus masuk syurga, orang ni terus masuk neraka dengan tak kira banyak. Nampak muka, tarik masuk neraka terus. Salahnya begitu. Maka sembah mereka itu. Jadi sahabat pun tanya kepada Rasulullah. Mereka itu, mereka sahabat. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Orang yang masuk syurga, masuk neraka terus dengan tak ada hisab tadi itu siapa? Maka sebenarnya Nabi SAW iaitu orang yang ada pada hatinya, hati orang benci akan ulama qadar sebesar zarrah. Ada perasaan benci kepada orang alim dan qadar sebesar zarrah pun cukup untuk nak terus masuk neraka. Itulah. Jadi tak payah kita hurai panjang lah. Itu makna hadis pun jelas. Dan demikian lagi sabda Nabi SAW. Man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syurbati ma'in faka'annama banal ka'bata 70 marratan. Barang siapa menolong akan orang alim, menolong membantu dengan mana-mana cara menolong, dengan mana-mana cara bantuan. Barang siapa menolong membantukan orang alim dengan mana-mana cara bantuan atau muta'allim orang belajar. Muta'allim orang belajar
dan jikalau dengan satu minuman air sekalipun. Dia tolong bagi air minum, sekali minum saja. Nak cerita katanya tolongan yang serendah-rendah tolongannya begitu. Dan jikalau dengan satu minuman air, maknanya dia bagi minum air sekali minum. Dia bagi minum kepada orang alim, dia bagi minum kepada orang belajar, sekali beri minum saja. Sekali minum saja. Ini nak cerita kata sekurang-kurang. Tolongan dia kepada orang alim, sekurang-kurang tolongan dia kepada muta'alim, orang yang belajar. Itu serendah-rendahnya, begitu. Maka seperti ia membuat, yakni membinakan Kaabah, membangunkan Kaabah 70 kali. Bukan sekali, 70 kali. Salah kata dia buat kebajikan, dia membina, dia membangunkan sebuah Kaabah itu 70 kali. Besarlah. Nak cerita katanya, ini nak cerita katanya besar sangat Allah Ta'ala bagi balasan kepada orang yang membantu dan menolongkan orang alim dan orang yang belajar ilmu. Dan sabda Nabi SAW, "Idza marra muta'allimun ala qaryatin." Apabila idza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'adzaba 40 yawman min maqabiri tilkal qaryati. Apabila lalu orang belajar ilmu, lalu melintas, lalu atas satu dusun, satu bandar, satu kampung. Jadi diangkat Allah Ta'ala akan seksa 40 hari. Seksa masa 40 hari daripada isi kubur demikian dusun itu. Jadi sekiranya di satu dusun tu ada, memang biasanya dulunya satu kampung ada satu kuburan, satu kampung satu tempat perkuburan. Dalam kawasan kampung orang tu mesti ada kuburnya. Walaupun kubur masing-masing tak kira lah. Sekiranya kalau kampung itu ada lalu oleh seorang belajar ilmu, tapi orang belajar ilmu betul-betul belajarlah, maka Allah Ta'ala akan berhenti menyeksa. Allah Ta'ala akadkan seksa, mana tidak menyeksakan ahli kubur selama 40 hari. Maknanya ahli kubur yang ada dalam kampung itu yang sepatut diazab lah. Sekiranya apabila ada kebetulan ada seorang pelajar ilmu lalu kat kampung itu, maka nak cerita kelebihan orang belajar ilmu tu, maka Allah Ta'ala berhenti azabkan orang yang di dalam kubur yang sepatut diazab tu selama 40 hari. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, ilmu agama, ilmu syarak, maka bahawasanya belajar ilmu itu kebajikan. Perbuatan belajar ilmu itu adalah kebajikan, amal ibadat dah. Dan menuntutkan dia itu ibadat. Menuntutkan dia kan ilmu tu ialah ibadat. Jadi belajar ilmu syarak, belajar ilmu agama, itu adalah kita buat kebajikan dah. Lepas tu kita menuntutkan ilmu itu adalah ibadat. Sebab tu dapat pahala lagi pulanya ibadat yang selebih-lebih ibadat pula. Dapat pahala sekurang-kurangnya, dapat pahala walaupun tak faham apa yang mata pelajaran dia, apa yang dia belajar dia tak faham sekalipun, tetapi dia menuntut, dia usaha belajar, maka dah dapat pahala, itu maknanya dia dah beribadat kepada Allah. Dan mudzakarahkan dia itu tasbih.
dan mudzakarahkan dia kan ilmu itu tasbih. Jadi pahalanya seperti pahala tasbih. Jadi mudzakarah tu maknanya mengingatkan ilmu. Ada setengah tu dia bersama dengan kawan dia berbincang masalah ni macam mana, yang nu terlupa yang ni tolong beri ingat, yang ni terlupa yang nu pula tolong bagi ingat. Bincang masalah masalah macam mana, macam mana rupa dianya, macam mana dalil dianya, dan sebagainya. Muzakarah itu pahala dianya seperti tasbih. Sebab biasanya muzakarah tu dia guna cakapan. Dia guna cakapan, maka setiap-tiap perkataan tu dijadikan seperti tasbih. Sebab orang muzakarah tu dia mestilah kena bercakap. Maka setiap cakapan dia itulah seolah kata dia tu bertasbih. Dan bahas itu daripada ilmu, bahas mana bincang, kajian, buat perbahasan, buat kajian pada ilmu perang jihad sabilillah. Jadi pahala dianya sama dengan pahala jihad perang sabilillah. Dan mengajarkan dia kan ilmu bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Pahala dianya pahala seperti pahala sedekah. Artinya dibandingkan seperti sedekah. Sedekah sebabnya dia sama. Kalau kita sedekah kepada orang lain, mana orang lain tu dapat faedah daripada sedekahan kita. Kita ni sebab tu apabila kita mengajar orang ni pada makna kita sedekah. Maknanya sama dengan sedekah. Sama dengan sedekah tu tengok. Kita apabila kita buat ibadat, apabila kita buat ibadat dengan secara sedekah, manakah apabila kita mensedekahkan harta kita kepada orang lain, maka orang lain tu dapat faedah daripada sedekahan kita. Dia dapat duit. Kalau kita sedekah duit kat dia, legalah dia tu. Kalau dia orang fakir miskin, maka kita apabila kita mengajar orang yang tak tahu, dia orang yang tu dapat faedah daripada kita mengajar dia. Jadi pahala kita mengajar dah dapat. Orang sedekah duit pun, atas sedekah harta dia pun, dia dah dapat. Tetapi dia tak sama dengan yang lain. Dia tak sama. Kalau kita sembahyang, memang sekadar kita saja berfaedah daripada sembahyang kita. Kalau kita baca Quran, kalau kita tasbih, kita berzikir, kita sajalah dapat faedah daripada pahala zikir kita itu. Kita beribadat dengan secara baca Quran, dengan secara tasbih, dengan secara berzikir, dengan secara semayang sunat keemasan, kita seorang saja yang dapat faedah daripada ibadat itu. Tak melarat kepada orang lain. Tetapi ibadat sedekah, bukan sekadar kita dapat faedah daripada sedekah, dapat pahala daripada sedekah, orang lain pun dapat faedah juga. Sedekah memanglah nak kena sedekah ke orang. Orang terima sedekah, serenaklah dia. Mengajar, memang kena mengajar orang. Orang nak belajar tu pulaknya, orang yang tak tahu lagi. Memang apabila kita beribadat dengan secara mengajar, tentu ada orang yang boleh ambil faedah daripada kita mengajar. Maka lalu tu mengajar dan sedekah kira katanya sama. Maknanya orang lain tu dapat berfaedah daripada perbuatan sedekah kita, perbuatan mengajar kita. Sebab tu segala amalan-amalan mana-mana, cuba perhati tengok dalam hadis, kalau katanya mana-mana amalan yang kata sama dengan sedekah tu memangnya begitu.
Wakilnya begitu. Apa dia? Orang lain, setiap-tiap perbuatan yang orang lain dapat faedah daripada kita beribadat, itu pahala dia macam sedekah ke semua. Lepas tu kita maklum, sedekah setinggi-tinggi dianya, yang disebut tu ialah 700 gandaan. Tapi boleh jadi lebih banyak daripada itu lagi. Wa yudha'ifu liman yasha'. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah bagi Allah Taala pada hari kiamat dan malam adalah bagi Allah Taala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat. 999 bagi ulama dan bagi orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Jadi nak ceritanya, nak bandingnya begini. Kita dalam sehari semalam tu, nak cerita dulu, nak bagi nampak maksud dia. Kita dalam sehari semalam tu ada sediakan duit nak buat belanjaannya 1000. 1000 ringgit masa dah. Dalam masa sehari semalam. Jadi maknanya letaklah. Kita letak katanya setiap sehari semalam 24 jam, sehari semalam, satu hari, satu malam kita kena belanja 10,000. Kena belanja 1000. Maka 1000, dalam 1000 itu nak belanja untuk jalan mana? Jadi 99%, gitu. 99%, mana 999 diguna untuk projek orang belajar. Lepas tu satu lagi pada yang lain. Itu maknanya. Itu rupanya begitu. Bagi Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap hari dan pada tiap-tiap hari dan malam, setiap satu hari satu malam tu 1000 rahmat. Bukan ada sebanyak tu. Rahmat Allah Ta'ala tiada terhingga. Rahmat Allah Ta'ala tiada terhingga. Tapi nak cerita katanya, dalam masa satu hari satu malam tu Allah Ta'ala turun kepada dunia 1000 rahmat. Macam tadilah. Katanya setiap hari satu malam tu letak belanjaannya, belanjaan rumahnya, belanjaannya ialah 1000. Bukan duit ada 1000 tu, duit tu memang banyak lah. Tapi untuk satu hari nak belanja sebanyak ni. Untuk satu hari nak belanja dengan duit sebanyak ini. Rahmat Allah Ta'ala memang banyak tiada terhingga. Tapi dalam satu hari nak belanja sebanyak ni. Nak turun ke bumi sebanyak ni. Maka dalam 1000 tu diberi kepada siapa? Dibagi kepada siapa? Tentu bagi kepada ahli muka bumi. Kepada manusia, kepada apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala bagikan 1000 rahmat dalam satu hari satu malam yang diturunkan kepada bumi itu kepada, tengok, 999 bagi ulama dan bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi kepada orang ini. Dan rahmat yang satu, memang lebih satu lagi ya. Satu lagi itu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Daripada orang ulama dan orang menuntut ilmu. Jadi seramai-ramai orang yang tak belajar, yang bukan penuntut ilmu, yang bukan ulama, berkongsi di dalam satu rahmat tu ya. Seramai-ramai manusia yang bukan ulama, yang bukan orang yang menuntut ilmu, mereka guna satu rahmat saja.
Tapi satu rahmat Allah Ta'ala tu luas, besar. Sebab tu kita tengok orang ni bukan orang alim, orang ni bukan orang yang menuntut ilmu. Tapi ada sifat kesian belas dia, sifat apa dia kepada orang lain. Itu makna dia dak guna satu rahmat tu saja. Jadi satu rahmat tu kalau kiranya memadai untuk seluruh dunia dengan satu rahmat. Tetapi nak cerita katanya banyak sangat yang Allah Ta'ala bagi rahmat kepada orang yang belajar dan orang yang mengajar, orang yang alim. Itulah. Maka doalah kita supaya terdapat usahalah kita supaya dapat masuk, tidak pun masuk bahagian ulama, tidak pun masuk dalam bahagian orang yang menuntut ilmu. Pasal umum kita tak kira. Asalkan dia belajar, masuk kata orang menuntut ilmu, tak nanti orang muda-muda. Sekiranya kita tu di dalam masa belajar, dah tahu, dah alim pun kalau belajar lagi, kalau katanya orang alim, dia dah alim, lagi pula dia pun masih belajar tambah lagi, dapat dua kelebihan. Kalau itu pun dia ambil itu kelebihan orang yang menuntut ilmu. Belajar faham tak faham masalah yang dia belajar itu tak kisah. Nak bagi dia tu dalam pelajaran. Alhamdulillah, sebab tu kita bagi ada setiap hari kelas kita. Pada kurangnya kita dapat kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kemudahan kitanya termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu. So kurang-kurangnya kita dapat berkongsi dengan orang lain di dalam 999 rahmat yang Allah Ta'ala turun. Kita tak nak berkongsi dengan satu rahmat dengan orang lain. Kita tak nak berkongsi. Tapi satu rahmat jangan kira kata kecil, satu duit, RM1. Bukan begitu. Satu rahmat tu cukup kalau kira cukup untuk seluruh dunia dah. Tapi kita tak nak masuk kongsi dalam satu rahmat, kita nak masuk kongsi di dalam 999. Sebab tu macam mana pun kita bagi adalah masa kita belajar ilmu tu setiap hari kita bagi ada supaya masuk dalam golongan orang itu. Lagi, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khazanatul ilmi wa aliyun babuha. Aku perbendaharaan ilmu, mana tempat simpanan ilmu. Bandingnya. Maknanya Nabi bandingkan diri dia sendiri itu seperti tempat simpanan harta. Kalau harta nak simpan di mana? Di perbendaharaan dia tu lah. Mana gedang, mana tempat simpanan barang tu dikatakan khazanah. Simpanan harta ke simpanan apa benda sekalipun dia panggil khazanah. Sebab tu dalam rumah tu, setengah-setengah rumah tu dia ada bilik ni, bilik simpanan barang-barang. Maka bilik tu dikatakan khazanah. Kalau orang kampung yang dulu tu, dia buat padi, lepas tu dia ada rumah kecil tepi rumah dia ni, yang mana rumah tu disimpankan padi. Tu orang dulu. Dia ada simpan padi kat rumah kecil tu, maka rumah kecil tu dikatakan khazanah, simpanan. Jadi di sini Nabi bandingkan kalau harta nak simpan kat mana, simpan kat khazanah. Tapi tempat simpanan harta tu dikatakan perbendaharaan. Jadi maknanya ilmu masuk ada di dalam dada Nabi. Nak cerita begitu. Ilmu tersimpan di mana? Kat dada Nabi. Sebab dada Nabi itu tempat simpanan segala ilmu. Tapi dan Ali itu pintunya, pintu khazanah, pintu perbendaharaan. Jadi kita bandingkan begini. Jadi
Khazanah tu tengok bahasa Arab. Khazanah tu tempat simpanan barang. Lepas tu nak masuk simpan tu kita kata bilik ke masalah, rumah ke masalah yang kita sedia untuk nak simpankan barang-barang kita yang di dalam itu dikatakan khazanah lah. Lepas tu memang kena ada pintu ke tidak? Mestilah kena ada pintu sebab nak masuk keluar. Lepas tu jadi nak masuk taruh simpan barang kat dalam khazanah tu kena lalu kat pintu. Nak masuk ke dalam khazanah kena melalui kat pintu. Kalau tak ada pintu macam mana nak masuk simpan barang? Maka Sayyidina Ali tu ialah pintunya. Jadi kalau kita kata guard yang tunggu kat pintu tu, dia akan tahu apa benda, siapa yang masuk ke dalam. Kalau kita nak kiranya guard yang tunggu, jangan tidurlah. Guard yang duduk berjaga di depan pintu tu, dia akan tahu ke semua siapa yang masuk, siapa yang keluar. Maka di sini Sayyidina Ali bukan nak cerita banding kata guard. Jadi maknanya Sayyidina Ali tu seolah kata pintu. Maknanya benda nak masuk ke dalam khazanah kena lalu kat pintu. Maknanya apa yang Nabi tahu, Sayyidina Ali pun tahu. Nak cerita begitu. Apa yang Nabi tahu, sebab ilmu masuk simpan dalam dada Nabi. Seolahnya. Lepas tu masuk melalui pintu ialah Sayyidina Ali. Bukan nak cerita kata belum pada nak beritahu ke Nabi, beritahu ke Ali dulu. Bukan dia begitu. Bukan nak cerita begitu. Tapi kalau wakilnya nak simpan kat dalam rumah, mesti kena masuk melalui pintu kan. Tapi bukan maksud katanya belum nak beritahu kepada Nabi, diberitahu kepada Sayyidina Ali dulu akan pengetahuan itu. Bukan maksud begitu. Bahkan maksud nak cerita katanya apa yang Nabi tahu, Sayyidina Ali pun tahu. Dengan secara ijmalnya begitu. Dengan maknanya, Sayyidina Ali ni orang yang ilmu banyak. Orang yang ilmu banyak dekat-dekat dengan Nabi. Begitu. Salah begitulah. Kenapa kata begitu? Sebab kat pintu, sebab ilmu tepat dianya dalam gedung dianya, dalam khazanah dia. Tapi nak cerita kata Sayyidina Ali ni orang yang ilmu banyak. Sebab tu Nabi ceritanya begitu. Jadi habis ceritanya, jadi Nabi katanya begitu, mana Nabi nak cerita katanya Sayyidina Ali ni nak beritahu katanya maksudnya begitu saja. Jadi maksud Nabi nak cerita, nak bagi tahu kata Sayyidina Ali ni orang yang ilmu banyak, orang yang alim sangat. Sebab tu dibandingkan seperti tadi. Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij daripada Yahudi. Apabila mendengar oleh segala khawarij, orang-orang khawarij daripada Yahudi, dengarkan hadis tadilah. Maka tak kala dengarkan hadis tadi. Hadis ni Nabi cerita kat sahabat, maka hadis ni tersebar. Apabila tersebar, terdengarkan hadis ini oleh segala khawarij daripada Yahudi. Hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Mereka berdengki pula kepada Sayyidina Ali. Berdengki sebab dapat ilmu banyak ni satu nikmat. Berdengki kepada Sayyidina Ali sebab dia ni orang yang dapat ilmu banyak, dia berdengki di ilmu banyak dia. Maka berhimpun-himpun berhimpun-himpun 10 orang. 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu. Maka berdengki, semuanya pakat berdengki orang Khawarij itu. Maka dia berkumpul, dia mesyuarat macam mana kita nak buat. Macam mana kita nak buat dengan kata ilmu banyak sangat ni Ali ni. Maka berhimpun-himpun segala orang yang besar-besar daripada mereka itu, daripada Khawarij Yahudi. Sebab masa tu masa khilafah Sayyidina Ali.
Maka berkata, dalam musyawarat dia lah, maka berkata mereka itu kita tanyakan dia pada satu masalah. Jadi berbincang, dia berkumpul, berbincang macam mana kita nak buat terhadap kata Ali ni orang yang ilmu banyak. Maka terdapat dalam musyawarat, dalam putusan musyawarat katanya nak bagi tanya Sayyidina Ali, nak sediakan orang 10 orang, lepas tu nak pergi tanyakan Sayyidina Ali pada satu masalah. Nak tanya dia nampak katanya nak pergi tanya Sayyidina Ali dengan satu masalah, satu perkara. Seorang kemudian daripada seorang. Nak tanya seorang lepas seorang. Seorang ni tanya, keluar, orang lain masuk tanya pula. Yang tu keluar, orang lain masuk tanya pula. Tapi nak tanya benda yang satu. Nak tanya benda yang satu, nak tanya satu masalah saja. Betapa ia jawab. Macam mana dia nak jawab? Nak uji ni, nak uji kata betul ke tidak Ali ni orang alim. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita berlainan jawabnya, maka kita ketahuilah ia alim seperti kata Nabi. Sekiranya soalan yang satu, soalan yang tamu, tapi bergilir masuk, orang tu masuk, orang ni, lepas tu orang ni pula. Sekiranya kalau dia jawabkan setiap-tiap orang yang tanya dengan masalah yang sama tu jawapan berlainan, orang ni dia jawab gini, orang lain mana jawapan, mana alasan dia tu jawab tu memang lainnya sama. Tapi alasan tu berlain-lainan, maka tahulah, dia kata sekarang kalau berlainan jawapan, berlainan alasan dia, maka boleh tahulah sungguhlah Ali tu orang alim sebagaimana Nabi kata. Jadi maksudnya dia nak uji lah. Dia nak uji akan Sayyidina Ali sungguh ke tidak dia ni orang alim seperti Nabi jaminkan tadi. Maka dia musyawarat kata nak tanya satu benda, satu perkara saja, 10 orang ni nak tanyanya satu perkara saja. Lepas tu nanti dengar Ali ni, Sayyidina Ali ni kalau dia jawab tu mesti sama, tapi yang berlainan tu mana alasan dia lah. Sebab lagi akan datang tu dia akan cerita ilmu lebih daripada harta ke harta lebih pada soalan tu sama. Maka jawapan ilmu lebih pada harta, tetapi berlainan tu ialah di alasan dia. Seperti maklum lagi akan datang. Maka dia katanya kalaulah jawapan ataunya alasan tu berlainan-lainan tak sama, 10 orang alasan, maka kita ketahuilah ia alim seperti kata Nabi. Maka datang seorang daripada mereka itu kepada Sayyidina Ali. Maka berakap pergi, maka berkata ia, ni masuk seorang. Dah pergi cerita rekannya pergi kepada rumah Sayyidina Ali. Orang pertama masuk. Menghadap Sayyidina Ali dan tanya Sayyidina Ali. Dan berkata ia seorang, "Hei Ali, ilmu itu afdalkah atau harta?" Maksudnya ilmu lebih daripada harta atau harta lebih daripada ilmu. Jadi harta dan ilmu mana lebih? Dua-dua ini mana lebih? Mana paling lebih? Tapi kelebihan tu masing ada. Sebab Nabi katanya apa dia? Itu tidak didengki melainkan pada 2 orang saja, ialah orang yang ada ilmu, orang yang ada harta. Kalau maknanya harta dan ilmu sama-sama ada kelebihan. Ilmu ada kelebihan, harta ada kelebihan, tapi siapa yang paling lebih? Maksudnya gitu. Bukan dia nak tanya ilmu lebih, harta hinu, bukan nak cerita begitu. Ilmu lebih, harta hinu, bukannya begitu. Jadi harta dan ilmu sama-sama ada kelebihan. Tetapi yang mana kuat kelebihannya?
Gitu. Yang mana harta kuat kelebihan atau ilmunya kuat kelebihan. Tu nak tahu di situ. Maka jawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Mana ilmu itu lebih afdal, lebih kuat. Mana banyak kelebihan daripada harta. Jadi harta pun ada kelebihan. Tapi kelebihan ilmu lebih kuat, lebih banyak daripada kelebihan harta. Maka katanya, apa dalil? Orang tu tadi. Katanya, kata seorang tadi. Apa dalil? Apa alasan? Ni alasan ni lah akan berlainan dia jawab ni. Jawabnya kerana ilmu itu pusaka Anbiya dan harta itu pusaka Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Dia kata kenapa tak lebih ilmu? Sebab ilmu tu pusaka siapa? Pusakaan daripada daripada para nabi. Harta pula bukan pusaka tu, pusaka Qarun, Syaddad, Fir'aun dan umpama mereka tu. Orang tarah tu. Semua ni ahli neraka ke semua. Jadi tu satu alasan. Jadi semua tu kalau tengok tu 10 orang tu jawapan sama. Ilmu lebih pada harta. Ilmu afdal daripada harta. Tapi kita akan dapat tengok bahasanya alasan tu berbeza ke semua. Orang ni alasannya begini. Orang ni jawab atas ilmu. Untuk orang ni alasannya begini. Maka untuk hari ni tengok masa dah cukup. Kita akhir pada kita ulang baliklah cerita. Maka tak kala mendengar oleh segala khawarij. Kita ulang balik sekejap minggu depan. Di situ. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستلم كما قرأناه وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا والتهديد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sekejap lagi, lebih kurang 10 minit, kita sambung kitab Aqidatun Najmiyah. Ustaz, kami yang belajar online ni kira penuntut ilmu juga kan? Mana-mana cara sekalipun. Dengan cara belajar, mana-mana cara sekalipun, kita baca buku, mana-mana cara menulis, untuk nak tambah hafalan pun sama. Mana-mana cara sekali. Sebab maksud dengan kata belajar ilmu, mana orang yang usaha untuk nak dapat ilmu. Dengan mana cara sekali pun. Sehingga pergi beli kitab pun masuk dalam katanya usaha untuk nak belajar ilmu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.